Fokus berita dari Sabah petang ini, jumlah penduduk terjejas banjir di 4 daerah terus meningkat. Perinciannya bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Redwin, teruskan. Ya Zahira, setakat 4 petang tadi jumlah penduduk terjejas banjir di 4 daerah yang ditempatkan di 6 pusat pembinaan sementara PPS meningkat kepada 237 penduduk melibatkan 65 keluarga berbanding 227 orang daripada 59 keluarga tengah hari tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, 132 penduduk daripada 32 keluarga ditempatkan di 2 PPS di Sandakan. PPS Masjid Nur Iman Kampung Sungai Memanjang menempatkan 119 penduduk dan PPS Masjid Nurul Iman Kampung Pertanian menempatkan 13 penduduk. Di Beluran, 92 orang daripada 26 keluarga ditempatkan di 2 PPS, iaitu Dewan Kampung Balaban Jaya dan Dewan Kampung Sungai Nangka. Sementara di Pitas, 10 orang daripada 5 keluarga berlindung di PPS Dewan Belia dan Sukan, manakala di Paitan, 3 penduduk daripada 1 keluarga berlindung di PPS SMK Pamol. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Beluran mengambil langkah proaktif dan bersedia lebih awal bagi menghadapi bencana banjir yang sedang melanda daerah tersebut. Pengerusi JPBD Beluran, Roger Apollonius berkata, persiapan dibuat termasuklah dari aspek logistik, anggota petugas, kebajikan dan bantuan. Jawatankuasa telah pun bersedia lebih awal dari segi manpower, dari segi bantuan, dari segi kebajikan para petugas. Jadi saya percaya untuk menghadapi bencana banjir di daerah Beluran bagi fasa ataupun gelombang yang kedua ini, Jawatankuasa Bencana Daerah tidak menghadapi sebarang masalah. Beliau ditemui RTM dalam majlis penyerahan bantuan wang ihsan BWI di Dewan Matanggar Beluran yang disempurnakan Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri. Pemberian bantuan membuktikan komitmen kerajaan dalam membantu penduduk terjejas banjir di daerah itu baru-baru ini. Bantuan yang disalurkan memberikan impak bahawa kerajaan, sama ada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan sangat-sangat prihatin kepada semua bangsa-bangsa, khususnya mereka yang terlibat dalam bencana banjir yang berlaku. Terima kasih atas semua bantuan yang kerajaan bagi pada kami. Kami sangat-sangat memerlukan uang ini. Terima kasih kepada pihak kerajaan kerana sudi memberikan bantuan kepada penduduk-penduduk yang terlibat banjir di daerah Beluran ini. 60 ketua isu rumah yang terjejas banjir di Beluran baru-baru ini menerima BWI. Projek rintis bernilai RM3 juta bagi mengurangkan kadar kemiskinan di Kudat, Tenom dan Kota Marudu dilancarkan. Dana tersebut digunakan untuk menampung kos operasi asrama desa, asrama tumpangan, program tuition serta bantuan pengangkutan pelajar luar bandar ke sekolah. Projek ini adalah inisiatif Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Iwan Benedik menerusi Yayasan Bank Rakyat YBR. Saya tidak mahu ada pelajar, terutama IKASI ini, tidak dapat menghantar ke sekolah kerana tidak dapat menampung operasi asrama mereka, pengangkutan dan sebagainya. Ini hanya sebahagian daripada penyelesaian masalah ya. Perlu faham Kementerian Usahawan tanggungjawab kami membangunkan usahawan dan koperasi. Tetapi ini adalah tanggungjawab tambahan yang saya ambil selaku rakan daripada Sabah. Bercakap di Pinampang, Dato' Iwan memberitahu pelaksanaan projek akan dipantau melalui mesyuarat bulanan yang dipengerusikan Pengerusi YBR Dato' Philip Lasimbang. Inisiatif ini diharap dapat membantu lebih ramai pelajar luar bandar meneruskan pendidikan tanpa kekangan kewangan sekaligus mengurangkan kadar kemiskinan. Pelbagai inisiatif di bawah Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ dilaksana di daerah Putatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini termasuklah pembinaan rumah mesra SMJ bagi membolehkan penduduk kurang berkemampuan memiliki rumah sendiri.
Bagi tempoh 2022 hingga 2024, 61 rumah mesra SMJ telah siap dibina dan didiami untuk kawasan Dun Tanjung Keramat. Kita memberi penghargaan kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Ketua Menteri dan juga Kerajaan Negeri Sabah atas inisiatif-inisiatif Pelan Hala Tuju Sabah Maju Jaya yang juga dinikmati oleh penduduk sekitar Putatan. Contoh dia perumahan SMJ bagi Dun Tanjung Keramat. Setakat daripada 2022 hingga 2024 sudah 61 buah rumah siap dibina dan diduduki, manakala pada tahun ini akan dibina sebanyak 40 buah unit lagi. Dato' Shah Hilmi yang juga Menteri Kerja Raya ditemui media dalam majlis berbuka puasa bersama Ketua Menteri di Masjid Daerah Putatan. Beberapa projek pembangunan lain turut dilaksana di Putatan, antaranya projek loji rawatan air kecemasan Kasigoi berkapasiti 5 juta liter sehari dan pembinaan bangunan Mahkamah Anak Negeri serta bangunan Majlis Daerah Putatan. Terdahulu dalam majlis ini, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jino menyampaikan bantuan bakul makanan daripada bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS kepada 75 asnaf. Turut disampaikan replika kunci rumah mesra SMJ kepada 15 penerima. Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ memberi impak positif kepada usaha meningkatkan pembangunan dalam pelbagai aspek di seluruh negeri. Inisiatif yang diperkenalkan menerusi pelan tersebut dilihat mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya di kawasan luar bandar. Antaranya pembinaan rumah mesra SMJ yang membolehkan rakyat kurang berkemampuan memiliki rumah sendiri. Alhamdulillah lah, banyak membantu kami, jadi memudahkan kami lah di pintasan ini untuk membuat pembangunan ataupun menyelesaikan masalah-masalah rakyat di pintasan. Jadi kita terima kasih lah kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kerana sering sentiasa mendengar keluhan dan keperluan rakyat di setiap dun di negeri ini. Dato' Fairuz yang juga pembantu Menteri Belia dan Sukan ditemui RTM dalam Majlis Amanat dan Berbuka Puasa di Dewan Dato' Fairuz Rendan, Kota Belud. Tahun lalu, 60 rumah mesra SMJ bagi dun pintasan sudah diserahkan kepada penerima yang layak. Mengenai pembangunan infrastruktur di Kota Belud, Dato' Fairuz berkata, projek Lebuh Raya Pen Borneo meliputi Jalan Dudar, Taburan dan Mandawang akan meningkatkan sistem perhubungan daerah sekaligus berupaya menarik kedatangan pelancong. Manakala program khas pengukuran tanah anak negeri Sabah Pantas pula akan menyelesaikan permasalahan penduduk untuk memiliki geran tanah sah yang dinanti-nantikan selama lebih 40 tahun. Setakat ini, lebih 400 geran tanah sudah diserahkan kepada penduduk kampung di Dun Pintasan menerusi fasa pertama. Manakala baki lebih 500 geran lagi akan diserahkan Mei depan. Baik, sekian perkongsian berita dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama dengan Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.